satu perkongsian, satu kupasan, dan kita masih lagi berada di peringkat pertengahan perbincangan ini, bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebagai tauladan ikutan sehingga ke hari kiamat. Namun oleh kerana kita ini pada hari ini dikelilingi dengan kemajuan dan kemudahan, maka kadang-kala nama baginda Nabi SAW dan apa yang telah ditinggalkan itu sebagai satu panduan, sebagai satu cerminan, kadang-kala sudah tidak kedengaran dan hanya terhad limitasinya kepada hal ihwal ibadah semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi al-laylah, fathaha wa nasaraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Hasbunallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin. Segala puji dan pujian khusus dan selayaknya sama-sama kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jal. Di atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah kita terus dapat berhimpun dalam suasana ibadah dan seketika kita berada di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi ayat yang ke-55 surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, saban bulan kita bertemu bukan kerana saya berniat untuk mengajar muslimin dan muslimat sekalian, tetapi
berdasarkan ayat yang ke-55 surah Az-Zariyat yang kita bacakan sebentar tadi, ia merupakan satu perintah, titah dari Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasalah ingat mengingati. Dan ingat mengingati itu selain daripada difirmankan dengan kalimah zakir, maka disebut juga dengan atawasaw. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita berada dalam lingkungan batas masa, dan masa itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberi jaminan dikecualikan daripada golongan yang muflis masa dengan 4 kriteria: beriman, membuktikan iman itu dengan beramal, dan amal yang saleh itu adalah amal yang telah dipandukan menerusi apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat beberapa tafsir, misalnya tafsir Al-Munir rahimahullah ta'ala, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawa amanu wa amilus salihat itu lebih cenderung kepada individu. Sebab beriman, beramal soleh, kita tak boleh petikai hak orang. Kita boleh ajak orang buat baik, kita boleh ajak orang beriman, tapi kita tidak boleh mempetikai, bahkan menghina pun tak boleh. Maka kata pengarang Al-Munir dalam karyanya, iman dan amal soleh itu ia lebih bersifat peribadi, tetapi ia tidak cukup, kerana ada peranan yang bersifat kemasyarakatan, iaitu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kalau kamu saja jadi baik, belum sempurna kebaikan itu, melainkan kamu juga mengajak orang lain melakukan kebaikan. Itu yang disebut dalam bahagian yang kedua, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sejajar dengan ayat 55 surah Az-Zariyat yang telah saya bacakan tadi, satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap teguhlah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat sekalian, sepanjang kita hidup di hadapan saya ni, mungkin ada yang dalam lingkungan 20-an, 30-an, bahkan yang telah sampai ke peringkat 70-an, 80-an mungkin ada. Itu semua rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kita setakat hingga saat ini kita hidup. Sesaat akan datang, kita belum pasti. Pernah tak antara kita ni, kita tanya diri kita lah, saya bangkitkan persoalan ni untuk kita merenung, retrospeksi. Pernah tak setiap hari kita bangkit dari tidur, kita bangun, pernah tak kita berfikir sepanjang kita hidup ni walaupun sekali, mengapa aku hidup? Mengapa diri kita hidup? Satu, untuk apa kita dihidupkan? Pernah tak kita fikir? Dan kalau persoalan itu belum pernah lagi kita renungkan, barangkali semua keperluan hidup kita di saat ini masih mencukupi. Sebab kita bangun, kita ada keperluan biologi kita, kita ada keperluan jasmani kita, pakaian kita, kita nak ke mana-mana, kita ada kenderaan. Kadang-kadang rezeki yang melengkapi itu sehingga menyebabkan kita
tak sampai untuk merenung mengapa kita dihidupkan. Berturut dengan ayat 55 surah Az-Zariyat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, ayat selepasnya ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan, firman-Nya, jin dan manusia itu melainkan dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepadaku. Walaupun jin itu entiti kejadiannya berbeza dengan manusia. Kerana dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Leluhur keturunan jin dan iblis itu dia bersambung dalam satu rumpun. Dan akhirnya sampai kepada syaitan, dan sifat-sifat syaitan itu pun turut disebut. Bahkan Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Kami jadikan musuh bagi utusan kami itu dalam kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Kalau kita panggil kawan kita syaitan, hilang gigi kita. Allah berfirman, syaitan tu bukan jin saja. Manusia yang ikut kejahatan pun disebut syayatinal ins. Jadi alhamdulillah kita ada dalam medan yang sentiasa memandu dan mengimbangi langkah kehidupan kita supaya istiqamah dalam kebaikan. Hampir tiada lah, boleh kata, kenderaan-kenderaan yang memanfaatkan teknologi semasa walaupun bawah harga 100,000 pada hari ini, dilengkapi dengan satu perisian yang dapat mengawal kita punya pemanduan supaya tak terkeluar daripada lane yang lain, lane assist, kan? Beli kereta Ativa pun ada lane assist. Kita salah je duduk atas lane lain, dia dah bergegar dah steering tu, dah tarik kita. Jadi bersyukur kita masih dalam landasan ini. Tetapi cabaran, saya ulang sekali lagi, cabaran sebenarnya bukan dalam ni, cabaran di luar sana. Alhamdulillah Allah masih memberi kita jalan dan kekuatan untuk kita istiqamah. Jadi kembali kepada tujuan hidup tadi. Untuk apa kita dihidupkan? Jawapannya ayat 56 dalam surah Az-Zariyat tadi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, dan saya sebutkan di awal tadi, jin itu entiti ataupun elemen penciptaannya itu berbeza daripada api. Sedangkan manusia itu daripada pati tanah asalnya, dan komunikasi manusia secara biologi itu membiak secara air benih. Tetapi iblis ataupun jin dan manusia itu dibekalkan dengan elemen kesempurnaan kejadian yang membolehkan ataupun yang melayakkan kedua-duanya diuji. Adanya nafsu, adanya akal. Tidak diberikan kepada malaikat. Malaikat hanya tidak diberikan nafsu. Sebaliknya haiwan diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Tumbuh-tumbuhan dan segala yang lain yang bersifat statik di luar sana sama, tak ada akal, tak ada nafsu.
agak-agak lah. Kalau pokok kat luar sana tu ada akal dan ada nafsu, pokok tu nak duduk tak tengah panas? Tak nak, tuan. Pokok tu pun akan pilih jalan untuk duduk dalam aircon macam kita. Tapi sebab pokok tu tak ada pilihan, sebab dia tidak dibekalkan dengan keinginan dan tak dibekalkan dengan akal, maka itulah statik di situ. Maka tak layak pokok itu diuji. Yang diuji itu adalah manusia dan jin. Jadi 2 pertemuan 2 bulan yang telah kita bawakan, satu perkongsian, satu kupasan, dan kita masih lagi berada di peringkat pertengahan perbincangan ini, bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebagai tauladan ikutan sehingga ke hari kiamat. Namun oleh kerana kita ini pada hari ini dikelilingi dengan kemajuan dan kemudahan, maka kadang-kala nama baginda Nabi SAW dan apa yang telah ditinggalkan itu sebagai satu panduan, sebagai satu cerminan, kadang-kala sudah tidak kedengaran dan hanya terhad limitasinya kepada hal ehwal ibadah semata-mata. Walaupun manusia itu zaman berzaman dan akhirnya menemui setiap peringkat itu perubahan, kemajuan yang disebut dengan al-hadarah, sehingga disebut dengan al-mudun, lahirnya ataupun terbitnya Madinah, bandar, kebandaran, kemajuan, kemodenan. Tetapi seiring dengan perkembangan kemajuan itu, apakah manusia telah mencapai cara hidup yang dikehendaki sampai pada hari ini? Jawapannya belum. Berganti sahaja kepimpinan, berganti sahaja abad, berganti sahaja alaf, manusia sentiasa memikirkan cara hidup yang paling baik untuk diraih pada alaf itu. Maka terbitnya pun boleh ubah, terbitnya idea-idea yang digagaskan untuk mencapai apa yang disasarkan itu. Tetapi seawal manusia diciptakan Allah SWT sampailah hari ini dan sampai hari kiamat, satu je yang tak pernah berubah, iaitu agama. Dan sebab itu apabila karya The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History karangan Michael Hart, 30 tahun lama karya ini dinukilkan dan dipertahankan. Walaupun berlaku edisi kemas kini dan beberapa perubahan yang berlaku dalam senaraian aturan beliau 100 pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Tapi sehingga cetakan hari ini, terbitan hari ini, kedudukan yang pertama masih tidak berubah, iaitu baginda Rasulullah SAW. Sedangkan ketika Michael Hart mengarang buku ini, beliau masih Kristian. Beliau masih beranutan Kristian. Diasak, dihalang, bahkan cuba dihapuskan tulisan ni. Kerana yang mengiktiraf satu susuk tubuh itu pada awal penulisannya adalah yang mempunyai identiti yang berbeza dengan yang diiktiraf itu. 2 bulan yang lepas saya bawakan contoh. Apabila kita ada rakan niaga, kita tanya rakan niaga kita tu siapa tokoh idolanya ataupun kenalan-kenalan kita yang mungkin bukan di peringkat global tetapi di peringkat antarabangsa. Tiba-tiba kenalan kita tu sebut tokoh dan idola yang dikagumi adalah bukan idola ataupun tokoh setempatnya, tetapi tokoh di negara kita. Mesti kita pelik. Dan bila kita tanya yang bukan seagama, kawan kita yang bukan seagama,
yang beranutan lain, tiba-tiba dia kata tokoh yang saya paling kagumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita tanya soalan yang kedua, kamu Islam ke? Walaupun kita tahu mungkin anutan semasanya itu bukan Islam. Jadi apa yang ditulis oleh Michael Hart ni, yang dikaryakan oleh beliau ni, menimbulkan kontroversi yang cukup hebat, cukup besar, meliputi kalangan sosiologi, ahli politik, ahli akademik. Kerana mengapa kedudukan yang pertama itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka terbitnya daripada 3 kriteria yang membolehkan pemimpin itu dikenal pasti untuk dinobatkan sebagai kedudukan yang paling ulung. Kriteria yang pertama, cadangan daripada seorang profesor ketika seawal 1970-an, majalah Times ketika itu bertanya kepada para pembaca, siapa pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Ekoran daripada itu munculnya buku ini, terbitnya buku ini. Saya bawa ni risalah saja, bukunya bukan ni lah, tebal lagi. Dan akhirnya saya dikabarkan Michael Hart ni beriman. Alhamdulillah, kalau benar. Kriteria yang pertama, pemimpin yang paling berpengaruh itu mestilah pemimpin yang paling banyak melindungi nyawa pengikutnya. Dalam sejarah ketenteraan, bahkan tidak keterlaluan untuk kita sebutkan bahawa figura politik dalam sejarah kehidupan manusia yang dicatatkan, bahkan disebut sepanjang zaman, iaitu Ramses, Firaun. Paling zalim. Paling zalim. Adakah pemimpin yang mempunyai perbendaharaan yang besar, penguasaan dan bala tentera yang hebat, memberikan perlindungan yang begitu besar kepada pengikutnya? Catatan sejarah tidak menunjukkan sedemikian. Bahkan Firaun akan melakukan apa sahaja dengan kerahan kepada orang-orang bawahannya demi mencapai matlamatnya. Bahkan segenap bidang di zaman Firaun itu dikerah dari sudut keilmuan. Kalau tidak akan terbina piramid. Kerana Firaun sudah pun menitahkan kepada ahli ilmuwan ketika itu untuk membina satu tempat supaya jasadnya itu abadi dan keturunannya. Dibina Firaun itu bukan sahaja mercu tanda untuk pemerintahannya. Dan yang pernah menziarahi piramid mesti berfikir, nak masuk tu pun punya susah, macam mana nak binanya. Dan di zaman itu teknologi pembinaan bukan seperti hari ini. Satu bongkah batu yang disusun tu punyalah besar, berapa tan agaknya. Itu dari sudut satu bidang keilmuan dan bidang-bidang yang lain. Dan sejarah mencatatkan bangsa Qibti itu, Ramses itu bangsa Qibti, bukan Bani Israel. Dan yang ditindas itu Bani Israel. Berapa ramai yang mati untuk menyampaikan hasrat pemimpin yang disebutkan nama dalam catatan pemerintahan yang penuh dengan kezaliman itu. Bahkan tertegaknya empayar besar, hasil perjuangan Alexander, hasil perjuangan Julius dan sebagainya,
tidak lekang daripada menyaksikan gugurnya pengikut-pengikut yang ramai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kelengkapan peperangan ketika itu bukan nak sebut dari sudut resource, bahkan dari sudut peralatan itu sendiri pun terlalu jauh nak dibandingkan dengan kekuatan batalion musuh. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri luka, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera. Bahkan dalam beberapa peristiwa menyaksikan bahawa pedang baginda Nabi SAW itu pernah berada di leher musuh, tetapi baginda tidak membunuh musuh itu. Dan akhirnya beriman. Kerana bukan kerana pedang di tangan, bukan kerana kudrat dan kuasa ketika itu, tetapi di atas dasar kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keinsanan itu cukup tinggi. Kriteria yang kedua, pemimpin yang nak dinobatkan sebagai pemimpin yang paling ulung, mestilah pemimpin itu paling banyak memberi manfaat kepada pengikutnya mengatasi dirinya. Ini kalah. Sebut perkara ni, sebut poin ni, tak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Sebab selaku penyampai wahyu, ya, pembawa wahyu, Sayyidul Malaikah, iaitu Malakut Jibril, penghulu kepada malaikat, kekananannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu yang paling kanan, Malakut Jibril, mengiktiraf sifat Nabi SAW sebagai Rihum Mursalah. Kalau kita lah hari ni kita sebut kedermawanan seseorang tu, oh, saya kenal hamba Allah ni, duit dia kalau sedekah, kalau dia buat baik, bukan kata sedekah lah, dia buat baik, melakukan kebaikan, macam air derasnya. Kita sebut begitu kan. Malakut Jibril sebut Nabi SAW Rihum Mursalah. Nabi memberi macam angin kencang. Saya nak tanya tuan-tuan, ayah, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW ada duit ke? Sahabat sendiri menangis bila masuk bilik tidur Nabi SAW, tengok belakang Nabi bertanda dengan kesan pelepah tamar yang menjadi lantai alas tidur Nabi SAW. Kita bukan kata pelepah tamar, kita pijak ni pun kapet yang mahal. Sebenarnya baginda Nabi SAW dikelilingi oleh dermawan-dermawan yang cukup memberikan sokongan, bahkan membantu Nabi SAW. Tetapi baginda tidak pernah menunjukkan hidup, pilihan hidup secara mewah. Sebab itu satu peristiwa dalam hadis Imam Bukhari, dan hadis ini disyarahkan dalam kitab Hadis Ahkam. Saya ingat saya belajar masa bachelor dulu. Satu hari Nabi SAW melalui satu kawasan kubur. Marran Nabi SAW biqabraini. Dan disebutkan kawasan kubur itu di Baqi'. Lalu Nabi SAW melihat seorang wanita sedang menangis. Nabi menghampiri wanita ini. Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Secara spontan. Macam kita lah, orang acukan kita streka. Walaupun kita tak tahu streka tu panas ke tidak. Kita mengelak tak? Mengelak. Ya? Dan sebenarnya itu juga adalah refleksi daripada kortisol hormon. Dan kalau kita tak ada kortisol tu, yang di-trigger oleh pituitary kita, bahagian otak kita, badan kita pun tak akan besar daripada kecil. Kecil begitu je, statik. Tetapi adanya stres hormon tu, selain daripada fizikal kita makin daripada kecil sampai ke besar, dan kita juga berupaya untuk mengelak daripada satu bahaya secara tabi'i.
Jadi bila disebut ittaqillah wasbiri, macam kena elektrik wanita ni. Dia paling pada Nabi SAW, dia pusing, dia tengok Nabi SAW, dia kata apa? Ilaika anni fa innaka lam tasub bi musibati. Kalau saya terjemah bahasa kasar lah daripada kata-kata perempuan ni, maksud daripada kata-kata ilaika anni tu, dia kata berambus. Dalam bahasa bakunya, pergi engkau dari sini. Ilaika anni fa innaka lam tasub bi musibati. Amboi, sedap cakap, suruh sabar. Kau tak rasa? Wanita ni cakap pada Nabi SAW. Tapi dia tak tahu yang datang itu Rasulullah. Saya cerita ni, realiti yang berlaku di zaman itu diperdengarkan kembali pada malam ini. Memang kita sebut sabar senang, sabarlah. Tapi bila kita kena, masa kita kena ujian tu, baru kita tahu macam mana kita sabar ke tak. Rasulullah pun beredar daripada kawasan itu. Wanita tadi dah habis dah. Dia dah meratap habis dah. Dia dah, kerana kematian ahli keluarganya, dia tak boleh terima kematian tu. Dia sedih. Dia keluar pada kawasan kubur tu, dia jumpa seorang di kawasan kubur tu. Orang di kawasan kubur tu bagi tahu bahawa yang datang jumpa, yang bagi nasihat tadi tu, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia punya menyesal dia, tak boleh nak cakap. Dia malu sangat. Sebab dia tak tahu tu Rasulullah. Kalau dia tahu, mungkin dia tak cakap begitu. Jadi patutlah orang tua kata, telajak perahu boleh diundur, telajak kata, tuan-tuan sambunglah sendiri. Memang betul. Ungkapan, bidalan, perumpamaan, orang tua-tua kita dulu sebenarnya banyak berkait dengan keimanan. Dia menyesal. Jadi apa dia buat? Dia cari rumah Nabi SAW. Dia minta penduduk setempat tu tunjuk mana rumah Nabi SAW. Dia pergi cari. Sampai di rumah Nabi SAW, geleng kepala dia. Dia kata, falam tajid indahu bawabin. Dia tengok rumah Nabi SAW. Dia kata, ini ke rumah Nabi? Sebab apa? Dalam hadis ni sebut, falam tajid indahu bawabin. Tak ada security pun rumah Nabi. Saya ubah dalam bahasa yang kita mudah faham. Dia kata tak ada pak guard pun rumah Nabi ni. Tak ada guard pun. Masjid kita pun dia jaga. Tak ada security pun rumah Nabi ni. Rumah Nabi ke ni? Agak-agak lah. Kalau rumah Nabi SAW pada hari ni, seperti mana rumah agam kenamaan, agak-agak senang tak sahabat nak datang? Susah tuan-tuan. Baru lapis pertama jaga dah tanya, nak jumpa siapa? Jumpa Nabi. Mana proposal? Tengok dulu. Ini ada orang lagi yang lagi penting ni. Balik dulu lah. Rasulullah SAW memilih cara hidup itu. Jadi kalau disebut tadi, pemimpin yang paling banyak memberi manfaat kepada pengikutnya, mengatasi dirinya, tak ada pemimpin yang boleh lawan Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, baginda SAW pernah dihadiahkan dengan 2 lembah kambing. 2 lembah ni macam 2 kandang lah. Datang seorang lelaki yang jiwanya baru dilunakkan dengan Islam. Tapi dia masuk Islam tu sebenarnya ada tujuan. Sebab dia nakkan bantuan. Dia susah. Jadi dia minta Nabi SAW kambing. Bantuan, ada tak bantuan makanan? Nabi kata, aku ada kambing. Jadi kalau begitu boleh tak mohon nak seekor? Nabi tak bagi seekor, Nabi bagi 1 lembah. Maka dalam catatan sirah hidup Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW, apa sahaja barang ataupun pemberian yang Nabi terima pada hari itu, Nabi SAW tidak pernah akan simpan sehingga hari esok. Nitik mata kita tuan. Kita sebut peribadi Nabi SAW ni. Boleh sahaja baginda itu memilih untuk hidup seperti kaisar, seperti pemimpin-pemimpin besar di zaman itu. Tetapi tidak. Ketika kewafatan Nabi SAW pun hanya meninggalkan kamis yang koyak itu. Itulah pemimpin.
Yang ketiga, cadangan untuk pemilihan pemimpin yang paling ulung ini, iaitu pemimpin yang memulai legasi kepimpinannya itu yang hanya bermula dengan pengikut yang minoriti, tetapi setelah ketiadaannya ataupun kewafatannya masih menyaksikan pengikutnya yang semakin bertambah. Ada tak pemimpin-pemimpin lain yang seperti dalam kriteria yang disyorkan ataupun yang disarankan oleh seorang profesor ni? Ditambah sikit lagi ujungnya oleh Michael Hart. Bahkan bukan sahaja menyaksikan pertambahan pengikutnya setelah ketiadaannya, tetapi menyaksikan kesediaan pengikutnya untuk mati kerana kebenaran ajaran yang dibawa. Ada tak? Ketika tiga kriteria ini dipersetujui untuk pencalonan dan pemilihan pemimpin-pemimpin yang paling berpengaruh di dunia itu, tidak ada pemimpin lain yang layak dinobatkan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru timbul persoalan. Lagi 4 minit lebih. Cepat tu masa ni. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Kita berselawatlah. Kalau disebut oleh orang bukan Islam, disebut Muhammad je. Siapa Muhammad ini? Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda itu paling ulung dalam kalangan pemimpin yang paling berpengaruh. Kita ambil yang pertama pada malam ini. Mungkin sempat teaser je point ni. Tak sempat kupas. Tujuan ataupun misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkat kedudukan baginda sebagai saranan daripada manusia ini. Kalau kita sebut pengiktirafan dari Tuhan alam semesta, dah cukup memadai bagi orang beriman. Dan apabila pujian dan sokongan itu datang daripada pengikut Nabi SAW, iaitu orang beriman, itu biasa. Tetapi pengiktirafan itu terbit daripada yang berlainan identiti ketika dia menulis karya ini. Dan itu yang dekat dengan kita di zaman ini. Yang mengiktiraf Rasulullah SAW di zaman baginda sebelum ditabalkan menjadi Rasul cukup banyak. Maka the greatness of purpose yang meletakkan baginda SAW itu kedudukan yang paling mulia, misi kedatangan baginda itu adalah dengan membawa ad-din, agama. Kita pun fikir agama, agama boleh meletakkan pemimpin ni paling ulung. Itu yang kita kena faham. Agama yang ditarifkan oleh Barat hanyalah yang begitu terhad kepada aktiviti ritual semata-mata. Sedangkan taarifan agama sebagaimana yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi SAW bukan semata-mata ritual, tetapi way of life. Itu saya sebutkan di awal tadi. Sebelum kita memasuki Alaf 2020, pernah ada gagasan untuk kita menuju kepada zaman yang moden itu berpandukan ataupun berkiblatkan negara G7. Dan yang mengemukakan itu pun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu juga dalam persidangan. Kerana apa? Nak menuju kepada erti maju itu, definisinya high nation income.
Saya nak tanya, kita tak pernah fikir dan terlintas 2020 yang kita jangka macam mana lah zaman ni, kawasan 2020 ni. Covid. Masa sebelum digagaskan dulu, masa tu saya kecil lagi lah. Macam mana kawasan 2020 agak kereta terbang katnya. Tesla pun dah masuk dah, kan? Tapi yang betul-betul Tesla harganya million lah. Saya baru jumpa minggu lepas kat jalan Wan Kadir TTDI, 800 horsepower. Tapi kita masih lagi kekurangan stesen untuk charging. Jadi tak tahulah berapa lama kajian dan penggunaan itu. Jadi bila kita sebut tentang kemajuan tadi, untuk kita mengejar dan mencapai pendapatan ataupun sumber negara yang tinggi itu, dan akhirnya mencapai takrifan negara maju sebagai menyempurnakan cara hidup manusia, tak sampai lagi. Jadi yang sempurna dalam makna cara hidup manusia yang saya sebut dari awal tadi tak pernah berubah perlembagaannya. Itulah agama. InsyaAllah apa yang terkandung dalam agama itu kita kupas secara terperinci pada pertemuan bulan depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu saya mohon maghfirahnya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.